والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan sekalian, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala di malam ni kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat duduk dalam majlis ilmu, walaupun masa yang singkat di antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi di malam ni akan dapat bekal untuk kehidupan kita di dunia yang sementara ni dan akan dapat membawa kebahagiaan dan ketinggian kita di alam akhirat sana, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bersempena dengan bulan yang mulia Rabiul Awal dalam kalender Islam, yang mana kita tahu di dalam bulan ni adalah bulan yang mana seluruh dunia manusia yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu majlis, iaitu majlis kelahiran Nabi SAW. Walaupun kita telah lepas sehari dengan hari yang berbetulan dengan hari kelahiran Nabi SAW, iaitu 12 Rabiul Awal. Jadi walaupun dalam rutin kita, pengajian kita dah beberapa minggu lepas dah, jadi kita bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Sepatutnya malam ni kita bicara tentang Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Tapi bermula dengan kita dalam bulan yang mulia ni dan dalam keadaan Covid sekarang ni, dalam tempat-tempat nak buat maulud pun tak boleh dah. Himpun ramai-ramai tak boleh nak himpun dah. Baca berzanji supaya kata 2-3 tahun lepas tempat kita ni riuh rendah. Setiap masjid ada buat maulud, setiap rumah pun ada buat maulud, Balasah ada buat maulud. Jadi masyhur pada kita semua, maklum dah kata bulan yang mulia ni adalah bulan maulud, menghidupkan amalan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak dapat nak buat dalam setahun dua ni kerana masalah Covid ni lah, tetapi walau bagaimanapun ada peluang mana sikit sebanyak tu kita jangan bagi luar, jangan lepas gitu saja. Supaya dalam pengajian kita mudah-mudahan dengan kita sikit sebanyak malam ni dapat membicarakan kecek tentang kelahiran Nabi SAW. Mungkin ataupun kita harap-harap dengan kita duduk dalam majlis ni, kita akan dapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga kita adalah salah seorang daripada orang yang akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Kerana kita memuliakan, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di malam ni sikit sebanyak Abu nak cerita sikit dalam kehidupan kita sebagai manusia ni. Tadi kita kena kenal bagaimana kita mengenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kenal juga Nabi SAW. Selagi mana kita tak mengenal dengan hakikat sebenar, maka kita tidak akan dapat bawa dalam kehidupan kita di atas pengenalan tu tadi. Kalau kita kenal betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala suruhan daripada Allah Taala, segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dapat buat. Tidak adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan langgar.
Sebaliknya bila mana kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala suruh kita tak sel nak buat. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, yang tu yang kita nak buat. Begitulah juga dengan pengenalan diri kita kepada Nabi SAW. Bagaimana kita dapat mengenal Nabi SAW dengan sebenar-benar kenal, maka apa yang dibawa mari oleh Nabi SAW, sama ada perbuatan dia, sama ada perkataan dia, sama ada dia diam dia, ikrar dia, maka semua tu akan kita turuti, akan kita ikut. Apa saja yang Nabi SAW larang, maka benda-benda yang dilarang itu tadi kita akan tinggalkan. Kerana pengenalan, kenal tu tadi. Jadi untuk pengenalan kita kepada Nabi SAW ni tadi, kita faham bahawa kata ambil cerita Nabi Adam AS. Nabi Adam AS dia ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab daripada dia menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni dinikahkan dengan Hawa dengan asbab dengan mahar dia, iaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat yang lain kata apabila sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bilakah engkau telah menjadi Nabi? Nabi SAW telah bagi tahu, sebelum Adam AS dicipta oleh Allah Ta'ala, maka aku telah jadi Nabi dah. Fisiknya Nabi kita ni, sebelum Adam AS Allah Ta'ala cipta, Allah SWT telah lantik Nabi SAW jadi Nabi dah. Jadi Rasul dah. Kemudian apabila kita faham bahawa kata marilah keturunan itu tadi daripada Adam AS, Nabi SAW mari daripada Adam AS, kerana Nabi Adam manusia, Nabi SAW juga manusia. Apabila dia mari daripada keturunan Nabi Adam AS, maka yang kita fahamnya bahawa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada Adam AS. Turunlah keturunan tu tadi kepada nabi-nabi, kepada anak cucu Nabi Adam AS, sampailah kepada Abdullah, ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan ni tadi datang kerana membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala susukkan kepada orang lelaki daripada keturunan Adam AS ni duduk di solbi, tungking, tulang tungking, yang mana di situ kutubuz zana duduk di situ, yang mana Nur Nabi SAW itu tadi akan berpindah daripada Nabi ke Nabi, Nabi ke Nabi, orang ke orang, keturunan dia, sampailah kepada Abdul Muttalib. Jadi sini kita mula ceritanya daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni tadi adalah tok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi dia ada 12 orang anak. 12 orang anak. Sebelum daripada tu dia ni tak ada anak. Tapi bila mana orang-orang dia kata ke dia, maka dia telah munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta supaya Allah SWT lahirkan anak-anak pada keturunan dia. Maka apabila dia buat lagu tu, dia telah bernazar dia akan sembelih binatang. Apabila berbetulan dengan kehendak Allah SWT, lahirlah anak dia sampai 12 orang. 12 orang tu, maka dia telah tunaikan nazar dia. Bermula sembelih apa? Sembelih kambing. Tapi dalam sembelih kambing tu tadi, ada dapat ngigar, mimpi. Suruh buat sembelih yang lebih besar daripada tu. Dia sembelih pula dia sembelih apa? Dia sembelih lembu. Maka lembu tak jadi mari pula ngigar, kena suruh sembelih lebih besar daripada tu. Maka dia telah sembelih unta. Kemudian lepas daripada tu juga dia mengigar kata kena sembelih sorang daripada anak dia. Tu cerita panjang dari segi masalah mengigar tu tadi. Tapi mana kata Abdul Muttalib ni tadi, dia ni keturunan yang mana datangnya daripada dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Jadi sebenarnya Abdul Muttalib ni tadi, ayah kepada Abdul Muttalib, dia ni telah pesan kepada adik ayah dia bahawa kata dia ada apa ada anak yang ada di Damsyik, di Yasrib, iaitu di Madinah. Dia telah ada keluarga di Yasrib yang mana anak dia jatuh ada duduk situ sebelum dia mati. Maka dia ni telah Muttalib ni tadi telah hantar orang supaya cek siapakah dia anak tu tadi. Maka telah hantarlah orang kepada Yasrib Madinah tu tadi untuk cari orang tu tadi. Bila kata pergi kepada sana, tiba-tiba nampak gelungan budak-budak duk main mana. Orang tanya ramai-ramai orang ni, mu pia tanya ni nama pasal masih masuk dalam grup tu tadi ni, tak tahu kok mari kok mana. Lepas tanya-tanya, seorang ni tadi dia kata anak dia ni bahawa kata dia ni anak kepada Hashim. Maka orang ni tadi fahamlah kata dia ni adalah Muttalib. Maka dia telah kelik bagi tahu kepada pak saudara dia mari iaitu mari orang panggil nak pergi ambil lah. Bila nak pergi ambil Tolib ni tadi, Tolib nama dia Tolib. Maka mari kepada budak tu, tanya budak tu, siapakah engkau? Nama yang sebenarnya. Nama dia kata, aku ni Syaibatul Ahmad. Syaibatul Ahmad ibni Hashim. Lepas tu dia dengar lagu tu, Tolib ni kata, mu ni sebenarnya anak saudaraku. Maka kita kena pergi kelik kepada Madinah, kepada Mekah. Maka dia telah ambil ambil Syaibatul Ahmad ni, letak di depan tunggangan dia dengan pakaian yang molek. Maka dia telah kelik kepada Mekah. Maka orang-orang Mekah ketika tu kenalah Tolib ni tadi. Bila nampak Tolib, tanya Tolib. Sebab mari daripada Madinah kepada Mekah tu jarak tu, perjalanan tu lebih kurang dalam 400 kilo. 400 kilo kita lah ni. Tapi zaman dulu tu mana kata kena jalan dengan unta, naik bukit, tengah panas, padang pasir. Puak ya tak apalah pakai serbai besar, kelubung lagi si Syaibah ni tadi dia tak ada dah pakai kelubung hak besar-besar. Maka muka dia, tangan dia kena panas. Supaya kita buat kerja lah, jadi panas tu jadi gelap lah. Bila jadi gelap tu dengan Tolib ni tadi, dengan rombongan dia ratik 2, 3, 4 orang naik unta, naik kuda ni tadi, nampak dia siapa ni? Syaibah tu tadi nampak gelap daripada lain. Maka kelik sampai pada Mekah, orang tanya pada Tolib, mu dah bawa pia budak ni? Tolib kata, dia ni anak aku. Orang-orang ramai ni kata, hamba Tolib. Abdul Muttalib, anak Muttalib sebenarnya. Gelar yang orang letak pada dia, hamba Muttalib. Jadi Syaibatul Ahmad ni tadi, nama sebenar dia Syaibatul Ahmad, tapi orang gelar dia Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni tadi ceritanya daripada pak saudara dia tadi. Kenapa suruh cari Abdul Muttalib ni tadi? Sebab pak saudara ni tadi dia telah pergi kepada Yaman, jumpa dengan rahib ataupun padri Taurat. Dia tengok kepada pak saudara dia ni, dia kata pelik weh. Sebab apa? Sebab Abu nak cerita tadi, daripada Nabi Adam, Idris, Nuh sampai kepada belakang-belakang tu, keturunan Nabi yang salam ni tadi, dia bawa apa? Bawa Nur Muhammad. Bila bawa Nur Muhammad, muka dia, sinar cahaya nur dia tadi tak serupa dengan orang lain. Berbeza. Hebat dia tu nampak. Maka dia tengok dengan pak dara dia ni tadi, mu ni nak tengok star, nak tengok bagai pada tubuhmu.
Dia kata nak tengok boleh, tapi tengoklah pada anggota-anggota yang boleh tengok. Nak tengok sampai kepada punggung tak boleh tengok. Nak tengok barang boleh tengoklah. Maka dia tengok ke apa? Tengok hidung. Sebab itu di hari ni orang panggil kalau nak tengok keturunan, tengok hidung. Hidung dia mana baik ni hidung. Kalau hidung ayah kepek, cerak dah anak kepek. Orang panggil hidung, tengok hidung. Pak Arak pergi kat mana-mana pun hidung dia tak kata. Kalau orang Jawi kita, kalau walaupun duduk mana, duduk Arak sekalipun, dia orang Jawi, kahwin dengan Arak, tubik anak hidung kepek juga. Kadang-kadang jelah jadi beralih kepada bini tu jadi hidung mancung. Jaga-jaga. Apatah lagi apabila orang kulit hitam, orang Negro kahwin dengan Melayu, kahwin dengan Cina, tubik anak cerak jadi Negro. Jadi hitam. Orang panggil keturunan tu tadi. Jadi dia tengok hidung, dia kata mu ni ada baka yang molek, baka yang akan membangunkan masyarakat, baka yang mana keturunan yang mana akan lahir pada mu ni tadi, keturunan yang akan membangunkan agama, yang membawa kepada khataman nabiyyin. Maka hak ni pun yakin dengan perkataan daripada rohib, orang-orang yang pergi pada Taurat ni tadi. Tapi dia tanya dulu, mu ni kahwin tak lagi? Dia kata aku tak kahwin lagi. Mu nak kahwin, mu kena cari orang yang baka Bani Zuhrah. Kerana dalam kitab kami kata Nabi akhir zaman akan lahir daripada keturunan Bani Zuhrah. Bani Zuhrah. Jadi bila kata gitu, pak dara ni tadi, maka cari kepada sampai kepada dia ni, pahal kata dia ni tak ada dah pasal dia nak mati dah ni. Lepas tu dia mati. Tapi dia suruhlah tolib ni cari anak dia tu tadi, pasal baka dia, maka nak cari ni tadi. Maka tolib pergi kepada Yasrib, pada Madinah, ambil siapa? Saibah ni tadi. Sebab Saibah ni lah yang ada keturunan pada pak dara dia tadi. Keturunan ni tadi akan jadi rahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata kelik kepada Makkah, bila kata nampak ke situ, maka daripada situ keturunan tu juga dapat daripada pesanan daripada ayah dia tadi tu. Royak kata mu kalau nak cari bini, kahwin baka Zuhrah. Pasal baka dia ni baka siapa? Baka Hashim. Muttalib ni baka Hashim, tapi nak kena kahwin dengan baka Zuhrah. Jadi Aminah ni baka Zuhrah. Aminah baka Zuhrah. Jadi lepas daripada Muttalib dia anak 12, sore daripadanya Abu Talib, sore daripadanya iaitu Abdullah. Yang lain tu kita kena sebut. Jadi Abdullah ni tadi dia ada bawa nur Nabi sallam. Bawa nur sebab dia mari daripada Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib turun sampai kepada Abdullah. Jadi baka atau nur Muhammad yang duduk di Abdul Muttalib ni tadi telah berpindah kepada Abdullah. Bila Abdullah ni tadi besar, maka dia ni tadi telah pergi niaga sekali dengan pak dia ni lah Abdul Muttalib. Pergi Syam, pergi Damsyik, pergi Syria, pergi Iraq, pergi orang panggil apa? Sebab puak-puak Arab ni rihlata syita'i wa saif, iaitu mereka ni puak Arab ni zaman dulu, zaman jahiliah, apabila mari musim panas tepat dia akan pergi kepada Syam. Masa Syam tu teduh. Kalau tepat dia panas, maka dia akan pergi kepada Yaman. Kepada tempat-tempat yang mana pria musim tu tadi tak serupa dengan dia. Dia tempat dia panas, dia pergi tempat sejuk. Kalau sana panas, dia beralih tempat lain pula. Mana kata dia nak lari daripada panas tu tadi. Rihlata syita'i wa saif. Puak-puak Arab ni. Jadi bila kata berniaga, perniagaan, pergi tu bukan saja melawat ataupun pergi tengok-tengok saja, tapi dengan perniagaan. Bila berniaga, ada orang Tina kenal dengan dia. Tapi Abdul Muttalib ni tahu dah siap. Abdullah ni ada Tina gila dengan dia. Abdullah pun gila juga dengan Tina. Siap. Takut keturunan ni tadi jatuh benih nikah senyap-senyap ke macam tempat kita ni nikah siap-senyap. Nikah pertama tak apalah, nikah kedua siap-siap.
Tiba-tiba nikah dua dah. Bila nikah? Tak ada royak, tak ada orang tahu. Nikah senyap-senyap. Ada juga ni. Jadi mana kata takut lagu tu kan. Maka ni ayah kepada Aminah, ayah kepada Abdullah ni tadi, iaitu Abdul Muttalib syarat. Maka kerana kalau turun baka bukan kepada baka hak muduk dengar hak rohib tu tadi, padri dok ayat kata baka akan tubik lahir akhir zaman ni tadi, iaitu baka Zuhrah mari campur dengan Hashim, maka jadilah situ akan lahirlah. Kalau gitu kita kena beringat, maka ambil buat klik. Dolah ni tadi panggil Abdullah ni. Abdullah ni tadi panggil klik. Bila panggil klik, nikahlah Aminah dengan Abdullah. Jadi Aminah dengan Abdullah ni tadi antara orang yang paling cantik dalam keturunan dia. Bagi Bani Hashim, iaitu Bani Nabi SAW ni tadi, dia adalah orang yang paling cantik di kota Mekah, orang jatuh, iaitu Abdullah. Bagi baka Zuhrah ni tadi, paling cantik dalam kalangan orang Tina, iaitu Aminah. Sebab itu Nabi SAW iaitu orang yang paling cantik, paling jangak, paling handsome. Walaupun Yusuf tu handsome, Nabi Yusuf tu jangak dah, tapi setengah daripada jangak Nabi SAW. Kenapa boleh kata Yusuf ni jangak? Sebab ramai orang tak jangak. Dia seorang yang jangak. Jadi orang kata dia paling jangak. Tapi zaman Nabi SAW, jadi orang ada yang jangak. Maka Nabi SAW, orang panggil tak nampak kata jangak mana sangat lah. Tapi dalam nisbah pada kejangakan dari segi handsome, dari segi molek, cantik tubuh badan, rupa, rambut, hidung, kening apa semua, lawan Nabi SAW tak boleh. Jadi bila kata Abdul Muttalib ni tadi, dia di zaman dia tu ada irhas, orang panggil irhas. Apa irhas? Iaitu satu kelakuan yang menyalahi adat sebelum datangnya Nabi SAW. Bila datang Nabi SAW, iaitu orang beriman dengan Allah SWT, dia akan datang apa? Mukjizat, iaitu pada Nabi, karamat, ma'unah, orang panggil apa, dalam bagi benda-benda yang pelik bagi orang Islam kita. Tapi bila sebelum daripada bangkit Nabi SAW, ada dia panggil ihsas, iaitu benda yang pelik juga. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada orang bukan Islam. Sebab Abdul Muttalib, dia duduk di zaman fitrah. Tidak ada Nabi bangkit, apa yang berlaku di zaman tu tak ambil dikira oleh Allah SWT. Tapi Abdul Muttalib tadi, dia beriman dengan zat yang gaib, iaitu Allah SWT. Walaupun ada 360 ekor berhala keliling Kaabah dan dalam Kaabah, tapi Abdul Muttalib ni dia tak beriman dengan tokong-tokong berhala tu tadi. Dia hanya beriman dengan Allah SWT. Bila kata gitu, apabila orang ramai dalam masyarakat dia tu tadi nakkan gapo-gapo musibah, maka panggil Abdul Muttalib. Kalau kata ujian tak turun, panggil Abdul Muttalib, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hujan turun. Sebab Abdul Muttalib dia beriman dengan mana yang diimani oleh Nabi Ismail. Kalau tengok dalam kitab-kitab, ayah isteri Nabi SAW dan keturunan dia semua, iaitu beriman dengan apa yang diimani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semua keturunan Nabi SAW ni tadi orang panggil nikah yang sah. Tidak ada orang panggil tak menikah boleh anak. Tak. Nabi SAW keturunan dia daripada Abdullah sampai ke atas semua menikah. Jadi Nabi SAW ni tadi apabila Aminah dengan Abdullah dia bernikah kahwin, maka lahirlah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW lahir ni tadi lebih kurang dalam 2 atau 12 ataupun 13, yang mana peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Iaitu di antaranya berhala-berhala di dalam Kaabah semuanya jatuh balik, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mata air yang tak biasa tubik air, tak biasa keluar air, maka air mata air terpancar.
bintang daripada Rom sana kelih, mana kata bintang ni biasa tak ada cahaya, tiba-tiba tubik cahaya besar, cahaya yang kuat. Maka orang-orang Parsi, orang-orang Rom semua tengok pada bintang tu terkejut. Bahawa kata apakah alamat? Maka mereka hantar orang kepada pada Mekah, berita kata ada satu peristiwa yang pelik pada Mekah, maka tahulah kata Nabi akhir zaman telah dibangkitkan. Lepas tu api puak Majusi 1000 tahun nyala, tak pernah padai. Tapi dengan lahirnya Nabi SAW padai. Lepas tu ada banyaklah lagi, sehingga kan Nabi SAW beranak, keluarnya daripada pada perut ibu dia Aminah, maka keluar cahaya memenuhi langit. Burung-burung turun sambut Nabi SAW. Malaikat-malaikat semua turun. Riwayat daripada hadis Nabi SAW, ada satu malaikat dia tak pernah turun pada muka bumi, tapi apabila lahirnya Nabi SAW, maka dia telah turun. Kaki dia saja letak atas muka bumi, mata kaki dia ujung langit. Ujung langit di atas tu. Langit pertama ni. Langit pertama, orang panggil mata kaki dia saja. Tubuh tak nampak lagi, nampak kaki saja. Besar tak besar dia. Lepas tu banyak lagi. Dia punya orang panggil tanda-tanda kelahiran Nabi SAW yang menggemparkan dunia. Sehingga kan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian terkejut, faham bahawa kata akan datang. Sehingga kan apa syaitan, dia sebelum daripada Nabi SAW lahir, dia boleh naik tengok Lauh Mahfuz, apa akan jadi, apa akan berlaku, dia boleh tahu. Pada kelik dia akan susun strategi nak asut manusia ni supaya kufur dengan Allah Ta'ala. Tapi bila lahir Nabi SAW, maka tak boleh tengok dah. Itu yang iblis ambil debu, lepar pada kepala dia. Tak boleh tengok dah. Kemudian apabilanya Nabi SAW lahirnya Nabi SAW, begitu juga orang panggil mukjizat Nabi SAW. Abdul Muttalib, besarnya Nabi SAW ni pun dia bawa pergi mana-mana. Kalau hujan tak turun, bawa pergi Nabi SAW, hujan turun. Orang panggil ada karamah, orang panggil mukjizat selalu dah pada Nabi SAW. Waktu dia haluh-haluh lagi dah. Kemudian Nabi SAW ni tadi, apabila dia umur dia beranak tadi tu, orang Arab ni, dia adat bagi diri orang Arab ni, iaitu apabila beranak, maka dia akan bagi sesuai anak pada orang lain. Kalau kajian kita orang sekarang ni, bila kita ada anak kita susu dengan bini kita, lepas tu kita beri bini orang lain tolong minum susu dia pula dah, maka anak tu akan jadi cerdik. Tu satu. Bagi orang Arab ni tadi waktu zaman Nabi SAW ni tadi, kerana orang panggil wabak di Makkah ni, ada wabak juga. Wabak ni tadi kalau kita ngaji hak lepas-lepas ni, wabak ni apabila mari panas yang melampau. Sebab itu orang Afrika banyak kena penyakit. Tempat negara dia panas. Bila panas jadi orang panggil wabak taun, wabak gapo mari tempat dia. Dulu Arab ni pun baik tu juga. Maka untuk selamatkan anak ni tadi, Pak Arab telah ambil anak dia, suruh orang-orang duduk mana, duduk di darat orang panggil. Kalau tempat kita ni orang panggil darat. Orang-orang duduk di bucu-bucu bukit tu. Maka puak-puak yang ada di bucu-bucu bukit tu Bani Sa'ad, orang panggil Bani Sa'ad, dia akan mari kepada Mekah cari budak-budak yang boleh disusu. Maka bila carilah orang Bani Sa'ad ni kepada anak-anak, mari ramai rombongan. Tapi ada belakang pada rombongan ni tadi, iaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dengan tok laki dia, dengan unta yang tak gerak, unta yang kurus, dia mari juga pasal nak dapatkan belanja makan minum dia. Tak ada duit, duduk dalam sesak. Marilah. Bila bagi puak-puak yang lain sampai dulu, kutip habis anak-anak orang. Bila mari sampai kepada orang-orang tu, mari kepada Aminah,
Aminah pun kata, ambillah anakku ni. Nak gaji upah tu tak apa nak beri. Dia tanya, anak dia, anakmu ni ayah dia pia? Bila tanya lagu tu, Aminah pun sedih lah. Sebab Nabi SAW lahir, Abdullah yang tadi tu tadi, nak nikah tu tadi, dia ulur kelik juga. Dia ulur kelik mari nikah dengan Aminah. Dia nak pergi pula. Nak pergi pula kepada tempat Tino hak kata suka dia tadi tu. Tapi tak ada nak siapa mati di Damsyik. Di Yasrib tadi, di Madinah. Mati situ, tanam situ. Dah. Maka katalah Aminah kata, dia ni anak yatim. Ayah tak ada dah. Puak ni kata bila anak yatim, orang panggil gaji nyusu tak banyak tak say. Gi. Setengah riwayat kata mereka ni mari juga, tapi Aminah nak tengok, nak susu dah. Bila ulur pek pada Nabi SAW, Nabi tak isap pek, tak say. Tak say. Ambil orang lain, mari orang lain, pakai tak say belaka. Tapi bila sampai giliran Halimatus Sa'diyah pun tanya juga, ayah dia mana? Ayah tak ada, anak yatim. Halimatus Sa'diyah pun tak say juga mula. Tapi bila keluar rumah cari yang lain, tak ada dah. Mari patah kelik. Tak apalah. Yasir, tok laki dia pun kata, tak apalah ambil tu, tak apalah. Maka dia pergi ambil. Si Aminah ni pun, mek Nabi SAW kata, nak ambil pun terah dulu, takut tak isap pek. Sebab belakang-belakang ni ulur mari pek susu tak sisa. Maka ulur pada Halimatus Sa'diyah selalu dah isap pek Halimatus Sa'diyah. Maka Nabi SAW diizinkan pergi kepada kampung halaman orang Bani Sa'ad ni tadi, duduk di pinggir bukit. Dan kerananya sebab orang Arab buat lagu tu, sebab bahasa pada orang-orang Arab ni tadi di Makkah ni orang panggil ibu negeri. Bila ibu negeri, puak-puak ni sebelum daripada Islam mari pun orang duk buat tawaf di Baitullah. Buat tawaf, buat haji. Puak-puak ni buat haji, puak Yaman, puak mana Turki, puak-puak mana mari belaka buat haji atas wajah bukan daripada amalan Islam. Mana iaitu tengah hari puak jatuh telanjang keliling Kaabah. Malik puak tina pula. Lepas tu di keliling Kaabah tu ada 360 berhala. Atas wajah tu lah amalan tiap-tiap tahun. Dan puak Bani Hashim ni, Abdul Muttalib ni tadi, iaitu orang yang berakhir jamu puak-puak mari haji, buat haji ni puak dia berakhir jamu. Sebab itulah waktu zaman bila Abrahah mari nak runtuhkan Kaabah, Abdul Muttalib ni tadi dipanggil oleh Abrahah. Bila kata mesyuarat dengan Abrahah, kata aku nak runtuhkan Kaabah, apa mu nak kata? Abdul Muttalib kata, Kaabah ni dia ada tuai dia cara diri. Tapi mu ni, aku ni tuai unta, mu duk ambil unta aku 200 ekor hantar kelik. Abraham kata, kok mana mu ni orang panggil wakil pada rakyat, mu duk fikir unta mu, tak ada fikir rakyat. Mula-mula dia pandang hebatlah kepada Abdul Muttalib, tapi bila Abdul Muttalib kata lagu tu, pandang sipi dia lah, pandang tak molek dia lah. Jadi Abrahah tu tadi bila nak runtuhkan Kaabah tu tadi, dia sebelum sampai kepada Mekah ni tadi, ulu pada bandar Mekah Kaabah ni tadi, dia ambil habis apa-apa yang ada di keliling-keliling kota Mekah tadi. Sebab orang panggil binatang ternak ni takkan nak piara di dalam bandar, maka piaralah di tepi-tepi bukit, gunung-gunung. Maka banyak orang panggil unta, lembu, kuda daripada Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib ni dia ternak bila jemaah Arab mari, jemaah mana-mana mari buat haji ketika tu tadi, puak dia jamu air, jamu makan, puak dia berjamu. Bila kata gitu, Abraham mari ambil habis dia punya ternak dia. Ternak dia diambil habis oleh Abraham. Jadi bila mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dilahirkan daripada Aminah ni tadi,
keturunan dia ni tadilah sampai kepada sekarang ni ada lagi. Sebab mana? Iaitu apabila datangnya akhir zaman, akan ada apa? Iaitu Nabi SAW kata ismuhu ka ismi, abuhu ka abi. Nabi SAW kata akan datang di akhir zaman yang akan menyelamatkan manusia, yang mana dalam fitnah, iaitu datang daripada keturunan aku. Keturunan aku, bapa dia nama sepupu aku, daripada bapakku, nama dia sepupu nama aku. Tapi ada mufasir yang katakan sebenarnya Nabi SAW dia ada 300 nama. Setengah-setengah orang kata nama dia mesti Muhammad lah. Siapa? Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, yang kita faham lagu tu. Tapi kalau kita faham satu cara lagi, Nabi SAW ada 300 nama. Dalam Quran tu banyak mana dah. Lepas tu gelare-gelare orang nak panggil dia banyak mana dah. Dari himpun ulama kata 300 nama. Apa nama yang mana? Tapi yang ceraknya daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lahirlah Imam Mahdi. Imam Mahdi mari daripada mana? Nabi sallallahu kata iaitu mari daripada Husain. Daripada Hasan bukan Husain. Orang Syiah kata mari pada Husain, tapi bila cek mari daripada dua. Yang sebelah Hasan pun ada, sebelah Husain pun ada, lahir dua ni. Jadi mak dia ataupun ayah dia mari daripada dua ni tadi, lahirlah dia. Tak ada masalah Hasan ke Husain ke, tak ada masalah. Tapi pada hadis Nabi SAW iaitu Hasan, orang panggil keturunan daripada Nabi SAW. Jadi untuk kita dapat memahami sikit sebanyak kelahiran Nabi SAW, mudah-mudahan dengan kita tahu ni tadi, timbul kasih kita kepada Nabi SAW, saya kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita tahu ni tadi, yang tersimpan dalam otak kita, dalam hati kita ni tadi, bawa bekal kita nanti kepada alam kubur. Sebab di alam kubur nanti bukan saja beberapa soalan yang Allah Ta'ala akan hantar malaikat Munkar Nakir tanya. Sehari dua ni kemarin. Lepas tu saudara kita meninggal dunia akan ditanya, siapakah Tuhan kamu? Ma rabbuka, ma dinuka, ma kiblatuka. Tapi yang masalahnya apabila malaikat tanya man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Hadis Nabi yang SAW bagi tahu kata bila orang ni masuk dalam kubur, dia didudukkan, dia terbaring lepas tu mari duduk. Akan ditanya siapa? Man hazar rajul, siapakah lelaki ni? Iaitu digambarkan Nabi SAW. Tapi bila mana kita tak kenal Nabi SAW, bagaimana kita nak jawab? Jadi sebab itu bila kita pengenalan kita kepada Nabi SAW, kecintaan kita kepada Nabi SAW tersimpan dalam hati kita, insya-Allah bila kita disoal dalam alam kubur nanti, siapa lelaki ni, kita akan dapat jawab. Mudah-mudahan. Jadi keturunan Nabi SAW sikit sebanyak yang kita faham, Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwaid bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nazir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudir bin Azar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi dalam keturunan Nabi SAW ni tadi, dalam Adnan ni lah pecek kepada Aminah, pergi kepada Aminah. Lepas tu daripada kesinilah khilaf ulama. Yang sebelah ni naik sampai kepada Nabi Ibrahim ni tadi, ada ulama kata banyak orang tak tahu. Yang orang tahu sampai kepada Adnan ni saja. Mari sampai kepada Adnan, daripada Muhammad Abdullah sampai kepada Adnan. Lepas Adnan ni ada tak ada orang yang boleh tahu siapa atas ni. Tapi dalam salasilah sanad Nabi SAW adalah dituliskan atas-atas ni, tapi tak sahih. Yang sahihnya daripada Adnan ke bawah ni tadi. Daripada Nabi SAW sampai kepada Nabi Ibrahim ada 30 nama yang patut kita sebut. Yang saat ni kita sebut berapa belah je baru. Dia sampai 30. Jadi kalau kita nakkan lagi nama Nabi SAW, keturunan dia sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam AS, orang ni orang pisit. Apabila orang dapat ingat nama Allah SWT 99, Nabi SAW beritahu orang tu wajib syurga. Itu anak kita kena ajar nama Allah tu
99. Lepas tu nama Nabi SAW ni tadi ada 300. Kalau boleh kita mengapa juga keturunan Nabi ni juga kita kena ngapa. Mudah-mudahan harap-haraplah kita dengan kita menghayati benda ni Allah SWT akan terima kita dan kita akan dapat syafaat Nabi SAW. Panjang lebar ceritanya apabila orang mari pada alam kubur, dia tidak dapat pertolongan melainkan tiga pertolongan. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Lepas tu huraian daripada tiga tu panjang lebar. Lepas tu bila masuk kepada alam padang mahsyar, tidak ada siapa yang boleh tolong melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang boleh tolong. Di situlah kita berhajat benar kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat yang pengenalan diri pada Nabi SAW. Nabi SAW akan kenal kita di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Sikit sebanyak. Lepas tu kita masuk dalam kitab kita.